Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Azri bin Azwan, bernama matrik C19A0330 yang akan membentangkan mengenai pentaksiran akhir bagi apresiasi dan kritikan seni. Saya akan menerangkan agenda yang akan bermula pada pengenalan, latar belakang kajian, refleksi kritikan seni, proses penghasilan karya serta rumusan. Untuk pengenalan, karya yang dihasilkan adalah melalui pekerjaan milik ibu bapa saya yang merupakan peniaga ikan di tepi jalan. Perniagaan yang mereka jalankan ini sedikit sebanyak memberi saya peluang untuk menghasilkan karya dan menggunakan bahan serta teknik yang sesuai bagi menunjukkan kebangkitan sebagai peniaga selepas COVID-19 yang melanda negara dahulu. Seterusnya, latar belakang kajian. Di dalam proses ini, saya lebih memfokuskan kepada kajian bahan kerana mengketengahkan bahan-bahan yang berkaitan dalam perniagaan ibu bapa saya. Bahan-bahan yang digunakan di dalam karya adalah seperti jaring serta kanvas penutup. Karya yang dihasilkan adalah mengenai kehidupan peribadi saya sebagai seorang anak penjual ikan. Saya telah memilih artis rujukan iaitu Jacopo Roa yang merupakan seorang artis seni kolaj yang mewujudkan hubungan antara unsur seni visual dan puitis seni fizikal. Karya yang dihasilkan adalah berdasarkan seni moden dan seni surrealistik. Saya mengaplikasi teknik kolaj yang beliau gunakan sebagai teknik dalam penghasilan karya saya dengan menggunakan kertas sebagai bahan di dalam teknik kolaj. Artis rujukan saya yang seterusnya adalah Yoon Sung Kim yang menggunakan cat minyak di atas kanvas untuk mencipta imej yang berdefinisi tinggi dengan menggunakan subjek haiwan kecil ataupun serangga kecil. Beliau memilih aliran hyperrealism sebagai aliran utama kerana masyarakat hari ini menganggap haiwan dan alam semula jadi sebagai kaedah perhiasan, eksperimen dan makanan. Berdasarkan karya yang dihasilkan, saya mengaplikasi teknik menghasilkan imej yang realistik dengan menggunakan subjek utama ikan serta kanvas bahan-bahan sebagai bahan-bahan perantara seperti kanvas penutup. Bagi refleksi kritikan seni artis rujukan ke atas penghasilan karya baru saya. Perbezaan dari sudut deskriptif visual, saya menggunakan subjek utama yang berada di dalam semula jadi sebagai subjek di dalam karya, mengekalkan faktor keaslian pada subjek utama serta latar belakang, dan menggunakan bahan-bahan atau media yang berada di sekitar dan mudah untuk diperoleh. Manakala bagi perbezaan dari sudut pengisian makna pula adalah karya-karya yang berunsur dengan kebangkitan yang berkait dengan perniagaan ibu bapa saya dalam bidang perniagaan dan menggunakan bahan-bahan yang berkaitan bagi menimbulkan kesan kesusahan yang dihadapi oleh ibu bapa saya dalam bidang perniagaan. Seterusnya, proses penghasilan karya dari segi visual itu cabaran. Iaitu yang pertama, menghasilkan lukisan di atas bahan yang mempunyai permukaan yang berbeza selain pada kanvas. Garisan luar tidak jelas apabila menggunakan kolaj pada karya. Menghasilkan seekor ikan dalam bentuk realistik di atas permukaan bahan yang berbeza. Kesukaran menggunakan pen arang di atas kanvas serta membentuk serta mengekalkan bentuk jaring secara semula jadi. Dan ini adalah perkembangan dari karya rujukan kepada ada penghasilan karya baru bagi subjek seni eksploratif dan kembangan. Dan ini adalah proses-proses penghasilan karya yang terdapat 4 proses utama. Seterusnya adalah perkembangan dari karya rujukan kepada idea penghasilan karya bagi subjek media campuran. Dan ini adalah proses penghasilan karya yang utama. Itu terdapat 4 proses utama yang saya lakukan. Akhir sekali adalah perkembangan dari karya rujukan kepada idea penghasilan karya bagi subjek lukisan lanjutan. Dan ini adalah proses penghasilan karya yang terdapat di dalam bagi subjek ini. Terdapat 4 proses utama yang telah saya tunjukkan. Seterusnya adalah proses penghasilan karya dari segi makna. Yang pertama adalah ikan tunggul atau kayu yang melambangkan kekerasan atau kukuh. Yang kedua adalah jaring yang melambangkan kesusahan atau kepayahan. Yang ketiga
spesimen weight pada karya yang melambangkan penipuan atau penggunaan wang palsu. Yang keempat, penggunaan kanvas biru yang melambangkan perniagaan yang diusahakan oleh ibu bapa saya. Yang kelima adalah warna stencil yang digunakan iaitu kuning dan emas yang melambangkan kebangkitan serta kemajuan yang ingin dicapai. Seterusnya adalah simbolisme. Simbolisme merupakan subjek utama ikat tungkul yang digunakan adalah menjadi simbol kepada kekuatan serta keguguhan kepada ibu bapa saya dalam menjalankan perniagaan. Dari segi kritikan sosial pula adalah jaring yang digunakan menjadi teknik atau cara utama bagi menunjukkan cara orang laut menangkap ikan dengan kuantiti yang banyak. Dari segi budaya pula adalah kain kanvas biru yang digunakan menjadi penggunaan adab atau identiti kepada setiap peniaga sebagai perlindungan sementara waktu menjalankan perniagaan. Oleh sejarah, spesimen weight yang digunakan dari sejarah kepada peniaga menjadi sejarah berniaga ataupun menjadi mangsa kepada penggunaan wang palsu. Seterusnya adalah karya akhir bagi subjek seni eksploratif dan kembangan. Karya akhir bagi subjek lukisan lanjutan dan karya akhir bagi subjek media campuran. Secara rumusannya, perniagaan ikan yang ibu bapa saya jalankan memberi saya peluang untuk mengkaji bahan-bahan serta teknik yang sesuai dalam penghasilan karya yang saya tersendiri. Saya telah menghasilkan karya menggunakan subjek utama yang terdiri pada seekor ikan. Saya turut mengaitkan keadaan hidup keluarga saya yang sederhana ini di dalam penghasilan karya saya dengan teknik dan subjek yang tersendiri. Selain itu, penggunaan warna serta bahan yang digunakan turut memberi kesan kepada proses penghasilan karya saya. Itu sahaja yang dapat saya bentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.